Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan kebaikan pada kita bersama, insya-Allah. Malam ini kita akan berkenalan dengan salah seorang dari tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan salah seorang dari 8 orang awal yang memeluk Islam. Beliau juga merupakan salah seorang dari 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merupakan salah seorang dari 5 orang sahabat yang memeluk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang dari 6 orang sahabat yang dinamakan oleh Umar sebagai orang yang patut berbincang tentang siapa pengganti Umar selepas dari kewafatan Umar. Beliau salah seorang dari tentera yang mengikuti peperangan Badar. Beliau salah seorang dari sahabat yang menyertai hijrah sebanyak 2 kali, iaitulah hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Banyak kelebihan-kelebihan dia ni yang insya-Allah kita akan sebut secara ringkas tentang biodatanya, iaitulah sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu wa arda. Seorang sahabat yang namanya cukup masyhur, yang kita paling kurang kita pernah dengar nama dia. Abdurrahman ibn Auf, nama yang diulang sebut. Kita pernah dengar nama dia. Cuma mungkin sebahagian kita mengetahui kisah hidup dia, dan mungkin sebahagian kita tak sempat untuk mengetahui lagi. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan tengok sepintas lalulah berkaitan dengan apa yang dilalui dalam perjalanan sirah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abdurrahman ibn Auf dia berasal dari Bani Zuhrah, iaitulah satu suku kaum yang besar di kalangan kabilah Quraisy. Orang Arab ni dia ada kabilah. Kabilah ni makna satu kelompok besar dinamakan Quraisy. Dari Quraisy terpecah kepada beberapa suku-suku kaum. Dan antara suku-suku yang berpengaruh, nama suku itu Bani Zuhrah. Di mana Bani Zuhrah ini antara orang yang terkenal yang dilahirkan dari Bani Zuhrah adalah ibu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aminah itu dari keturunan Bani Zuhrah. Dan Abdurrahman datang dari Bani Zuhrah, dari keturunan Bani Zuhrah. Nama penuh beliau adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Al-Harith bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi nama dia Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf, daripada Bani Zuhrah. Beliau dilahirkan di Mekah 10 tahun selepas tahun gajah. Maknanya usia Abdurrahman dengan Nabi berbeza 10 tahun. Abdurrahman lebih muda 10 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah Auf bin Abdi Auf, merupakan salah seorang tokoh yang terkemuka dari kalangan Bani Zuhrah, tetapi tidak banyak catatan sejarah yang menceritakan tentang ayah dia ni, dan berkemungkinan ayah dia meninggal sebelum daripada zaman Islam. Kerana tidak ada rekod sejarah yang menunjukkan kata dia jadi sahabat dan sebagainya. Jadi dia meninggal sebelum daripada zaman
zaman Islam. Abdul Rahman ini nama yang diberi oleh Nabi ketika dia memeluk Islam, selepas dia memeluk Islam. Adapun sebelum dia masuk Islam, nama asalnya yang diberi oleh ayah mak dia adalah Abdu Amru. Dan itu menjadi kebiasaan orang Quraisy pada waktu itu. Mereka menamakan anak ni dengan hamba kepada sekian-sekian. Abdul Uzza, hamba kepada Tuhan Uzza. Abdul Syams, hamba kepada matahari. Abdul Manat, hamba kepada Manat, Manat nama Tuhan yang mereka dakwah. Abdul Amru termasuk. Tapi bila dia masuk Islam, Nabi memperbetulkan kerana salah kita menamakan nama Abdul, hamba kepada sekian-sekian, itu salah. Sebab hamba ni kepada Allah saja. Maka Nabi namakan dengan nama Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Hamba kepada Tuhan Ar-Rahman. Tuhan kan nama-nama Allah itu, kalau kita nak bubuh nama anak, kita kena bubuh di depan itu dengan Abdul, hamba. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul apa lagi, banyaklah nama-nama 99 nama Allah Asmaul Husna. Kita namakan anak kita ke siapa-siapa ke dengan panggilan, dengan diletakkan Abdul di depan. Dalam hadis riwayat daripada Al-Hakim yang dikeluarkan dalam kitab Al-Mustadrak, kata Abdul Rahman ibn Auf, nama asal aku adalah Abdu Amr. Abdu Amr. Dan kemudian bila aku masuk Islam, Nabi menamakan, sammanin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abdul Rahman. Nabi namakan aku dengan nama Abdul Rahman. Itu dia punya latar kisah asalnya. Jadi nama ni, dalam bab nama, Nabi bila masuk Islam bukan automatik kena tukar nama. Kalau nama itu tidak membawa apa-apa maksud yang bertentangan dengan syarak, tak ada masalah. Teruskan dengan nama tu. Dan sekarang ni pun banyak dah rakan-rakan kita yang kembali kepada fitrah, mereka mengekalkan nama asal kaum masing-masing yang nama tu tak bertentangan dengan maksud syarak. Nabi berapa banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam yang asalnya nama Umar sebagai contoh. Umar nama asalnya Umar. Dan bila dia masuk Islam, nama itu dikekalkan. Tak ada masalah. Tapi Abdul Rahman ni kerana nama sebelum daripada dia Islam, nama tu bermasalah dari sudut syarak. Abdul Amr tak betul. Nabi tukar kepada Abdul Rahman. Ada wanita yang masuk Islam namanya Asiyah, lalu ditukar kepada Jamilah. Asiyah maknanya ahli maksiat. Nabi tukar balik supaya tepat dengan maksud syarak. Tapi kalau makna ataupun nama tu tak bawa apa-apa masalah, hatta nama pak dia kan menjadi isu. Kita bila masuk Islam kena binkan kepada Abdullah. Sedangkan dari sudut, kalau kita tengok balik hadis-hadis Nabi dan cerita-cerita sahabat, ramai mana sahabat yang masuk Islam dan ayah dia tak masuk Islam, nama ayah tak ditukar. Contoh yang paling masyhur adalah Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, namanya Abdul Syams, hamba matahari. Nabi tukar nama dia jadi Abdul Rahman. Abdul Rahman, dan ayahnya adalah Sakhar. Sakhar, Abdul Rahman ibn Sakhar. Sakhar ni maknanya ketui batu besar. Tapi nama tu tak ada masalah, ketui batu. Nabi kekalkan kerana dia yang tadi terlibat ni Abdul Syams, nama tak sesuai, tukar jadi Abdul Rahman. Jadi itu dia punya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan nama para sahabat. Dan orang Arab sampai hari inilah kebanyakan memang suka dengan nama Abdul Rahman. Kerana sabit dalam hadis riwayat Abu Dawud yang Nabi sebut, berilah nama sebagaimana nama para nabi, dan nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Jadi orang Arab ni nama Abdul Rahman ni cukup ramai lah. Cukup ramai kerana nama tu, satu dia bawa maksud yang baik dan dia membawa satu puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Rahman ibn Auf, dia lepas daripada zaman Islam, dia tutuplah nama lama tu. Orang tak sebut dah kerana nama tu bertentangan dari sudut maksud dia. Maka dia dikenali dengan Abdul Rahman. Dari sudut fizikal, Abdul Rahman memiliki wajah yang tampan. Orang yang pertama kali bertemu dengannya pasti akan terpesona dengan ketampanannya.
wajahnya berseri-seri dan memiliki sepasang mata yang indah dan bulu matanya panjang. Kalau dari sudut fizikal ni, ringkas cerita, dia ni orang yang kalau bahasa lah dia kata mature, semua sifat-sifat tu ada pada diri Abdul Rahman. Kalau lawa tak kenal lah, lawa ni orang perempuan, dia tampan, dia tampan. Abdul Rahman dilahir dan membesar dalam sebuah keluarga pedagang, keluarga yang memang berniaga, yang kerja mereka berniaga. Dan beliau membesar dalam suasana masyarakat jahiliah. Kerana macam orang-orang lain lah hidup masyarakat jahiliah ni. Jahiliah ni maksud apa? Jahiliah ni bukan bodoh. Walaupun kadang-kadang kita terjemahkan jahil dengan maksud bodoh, tapi masyarakat jahiliah itu bukan masyarakat yang bodoh. Jahiliah adalah satu terma yang digunakan kepada sistem kehidupan yang tidak berpandukan kepada wahyu. Sistem kehidupan yang caca merbah, yang tak ada panduan. Itu maksud jahiliah. Yang jauh daripada pedoman. Hidup ni hanya fikir untuk hidup. Dia tak tahu visi, misi apa tak ada. Jadi kehidupan yang macam itu dinamakan sebagai kehidupan jahiliah. Yang hidup nak seronok, yang hidup buat dah apa pun tak ada siapa yang nak larang, selagi mana hang tak kacau aku. Jadi benda-benda ni dinamakan jahiliah. Dan Abdul Rahman hidup dalam suasana yang macam tu. Namun benda ni berubah apabila Nabi SAW dibangkitkan, dan di antara tujuan pengutusan Nabi adalah untuk membasmi dan memperbetulkan cara hidup jahiliah tadi kepada satu cara hidup yang lebih bersistem, yang lebih berperaturan, yang lebih ada pedoman dan panduan, iaitulah menerusi Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi Abdul Rahman ni macam mana dia boleh masuk Islam? Dia boleh masuk Islam adalah menerusi perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar bila dia dapat Islam, dia tak duduk sajalah. Dia tak duduk saja, dia cari kawan terdekat. Dia buat macam rangkaian MLM tu lebih kurang. Tapi bukan maksud macam tu. Mana dia cari kawan-kawan terdekat, dia cerita kepada mereka tentang Islam, dan mereka ni diyakini. Abu Bakar ketika sampaikan, dia tahu dah, dia yakin dah kalau aku cerita kat mereka mesti turut aku. Maka ada 5 orang kawan terdekat Abu Bakar yang dia berjaya untuk tarik masuk Islam pada peringkat paling awal. 5 orang yang mereka ni kawan rapat kepada Abu Bakar. Abu Bakar kenal mereka, menerusi perniagaan, menerusi apa, dan mereka ni dijadikan sasaran awal untuk tarik kepada Islam, dan terbukti akhirnya mereka masuk Islam. Siapa 5 orang ni? Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa lagi? Uthman bin Affan, dan Abdul Rahman ibn Auf. 5 ni. Talhah, Zubair, Uthman ibn Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdul Rahman ibn Auf. 5 orang ni berjaya ditarik dengan sekali cerita je. Cerita sedah yang kat mereka tentang Islam, mereka terus terima dan mereka bersetuju untuk memeluk Islam, dan jadilah mereka tergolong dalam kalangan minas sabiqin al-awwalin, di antara orang-orang yang sangat awal dalam mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal masuk Islam ni dikira macam mana? Lebih dahulu sebelum Nabi memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk dijadikan pusat dakwah. Sebelum Nabi pilih rumah Arqam lagi, mereka dah masuk Islam. Itu peringkat paling awal. Walaupun yang masuk Islam di rumah Al-Arqam pun dikira awal lagi, tapi lebih awal dari itu adalah kelompok yang memeluk Islam sebelum daripada Nabi ada tapak, Nabi ada markas tersendiri. Sebelum tu Nabi dakwah secara memang sembunyi sungguh, hanya cari sasaran yang diyakini 100%. Kalau cerita kat dia Islam, dia masuk Islam. Kalau tekad cerita ni boleh jadi 80% terima, Nabi tak akan cerita. Sebab dakwah pada waktu itu begitu sembunyi, sirriyah. Yang kata sirriyah sampai peringkat tu. Kalau dia ni yakin betul ni, kalau aku cerita tentang Islam baru dia masuk, baru disampaikan. Dan ternyata bila Abu Bakar menceritakan tentang Islam kepada 5 orang sahabat tadi, dan mereka terus menerima Islam,
termasuklah Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu wa arda. Apabila dakwah Islam sedikit tersebar secara terbuka, dan pada waktu itu tekanan mula diambil oleh pihak Quraisy kepada orang-orang Islam. Bila tekanan dah mula kepada orang-orang Islam, Nabi arahkan para sahabat yang pada waktu itu sebahagiannya untuk berhijrah ke Habasyah. Dalam hadis yang diceritakan, yang direkodkan oleh Al-Baihaqi, bagaimana Nabi SAW menyatakan pada para sahabat tentang Habasyah, terdapat seorang malikun adil, di sana ada raja yang adil, di bawah kekuasaannya tak ada seorang yang dianiaya. Nabi kata, pergi ke sana, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar kepada kalian. Nabi arahkan sekelompok para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Kali pertama nak berhijrah ke Habasyah, ada 15 orang yang turut serta. 5 perempuan dan 10 orang sahabat lelaki. 10 orang sahabat lelaki dan 5 orang perempuan, iaitulah Abdul Rahman. Antara yang terlibat Abdul Rahman ibn Auf, yang kita sebut cerita dia. Selain daripada Abdul Rahman, Uthman bin Affan. Uthman pergi dengan isterinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pergi juga dalam peristiwa hijrah pertama ni Abu Salamah dengan isteri dia Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma wa arda. Kemudian yang pergi juga seorang sahabat nama Abu Sabrah dan isterinya Ummu Kalsum. 7 orang. Kemudian yang turut serta dalam peristiwa hijrah Habsyah ni Amir bin Rabi'ah dan isterinya Layla. 9 orang. Lagi siapa lagi yang pergi? Abu Huzaifah bin Utbah bersama dengan isterinya Sahlah binti Suhail. 11 orang. Kemudian Uthman bin Maz'un, saudara sesusu Nabi. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair, yang cukup terkenal dalam sejarah dia, gugur di medan syahid di medan Uhud. Suhail bin Baydah dan Az-Zubair ibn Awwam. Ini 15 orang sahabat yang berhijrah ke Habasyah kali pertama. Dalam senarai 15 tadi, kalau kita tak sebut, kita sebut tadi, kalau kita tak ingat semua pun, yang fokusnya pada cerita kita pada malam ni, siapa dia? Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Dan kalau tuan-tuan perhati balik senarai nama 15 orang tadi, hampir kebanyakan yang Nabi pilih untuk berhijrah ni adalah orang-orang yang ada pengaruh tersendiri. Abdul Rahman, ahli perniagaan. Uthman bin Affan, ahli perniagaan yang berjaya. Zubair ibn Awwam, walaupun dia ni pada waktu itu masih usia awal 20-an, tapi dia ahli perniagaan yang sangat berjaya. Siapa lagi? Nabi pilih Abu Huzaifah bin Utbah, anak kepada pembesar Quraisy. Utbah bin Rabi'ah yang merupakan musuh Nabi. Anak dia orang yang sangat hebat dalam bidang perniagaan. Nabi pilih untuk pergi. Jadi hijrah ke Habasyah kali pertama, Nabi bukan pilih sahabat-sahabat yang tak ada apa. Sebab apa? Kerana ini kali pertama nak pergi duduk tempat orang. Dan tujuan nak pergi hijrah ni bukan semata-mata nak selamatkan diri masing-masing, tapi serampang 2 mata. Di samping nak menyelamatkan nilai akidah, nak ambil peluang untuk sebarkan dakwah, maka Nabi kena cari orang yang ada pengaruh. Jadi pilih ahli perniagaan termasuk Abdul Rahman ni, kerana mereka ni pedagang yang dah tahulah cara nak berurusan dengan orang luar, cara nak berdiplomasi macam mana, cara nak berkomunikasi macam mana, cara nak berurusan dengan orang asing ni. Mereka duduk biasa dah. Dan dalam misi perniagaan mereka sebelum ni, mereka mungkin sebahagiannya pernah sampai ke Habasyah. Sebab Habasyah walaupun dia dipisahkan dengan laut, dia merupakan salah satu pusat perniagaan pada waktu itu, walaupun tidak serancak di Syam dan juga di Yaman. Yang rancak perniagaannya di mana? Syam dan Yaman. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy berdagang musim panas, musim sejuk, pergi ke Syam dan Yaman. Tapi dalam pada masa yang sama, Habasyah juga pusat perdagangan yang mereka pernah pergi. Jadi Nabi pilih dia apa? Orang-orang yang ada
pengetahuan tentang urusan nak menguruskan dengan orang lain macam mana. Dan yang kedua, kenapa Nabi pilih mereka? Kerana mereka ni orang yang terhormat, ada kedudukan di kalangan orang Quraisy, orang respect kat mereka. Jadi sekurang-kurang dengan ada kehormatan dan penghormatan yang tersendiri, bila mereka pergi ke Habsyah, orang-orang Habsyah akan mudah terima. Akan mudah terima lah, ini orang mai dari Bani Zuhra, ini mai dari orang-orang yang kami kenal, yang pernah berdagang dan sebagainya. Ini sebahagian daripada strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata Nabi bukan hijrah, bukan bagi para sahabat hijrah ni pilih dia ni paling kena teruk ni, kita hantar dia dulu. Sebab tujuan hijrah pada waktu itu bukan semata-mata nak selamatkan diri, tapi lebih kepada nak kembangkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kali pertama 15 orang, dan salah seorang dari 15 itu adalah Abdul Rahman ibn Auf. Sebahagian daripada pengkaji sejarah menyatakan Abdul Rahman dalam peristiwa hijrah kedua ke Habasyah turut terlibat. Sebab sebahagian sahabat yang pergi kali pertama ni balik ke Mekah. Selepas mereka merasakan Mekah semakin stabil, mereka balik. Tapi bila balik, rupanya dah Mekah terus berada dalam tekanan. Orang Islam ditekan. Sampailah Nabi di pulau selama 3 bulan, 3 tahun, diboikot. Waktu itu Nabi arahkan para sahabat dengan jumlah yang lebih besar, mencecah hampir 100 orang untuk berhijrah ke Habasyah kali kedua. Sebahagian daripada ahli sejarah menyatakan Abdul Rahman turut terlibat dalam hijrah yang kedua ni. Maknanya dia pergi ke Habasyah sebanyak 2 kali. Dia pergi ke Habasyah sebanyak 2 kali. Kemudian bila dah balik, dah pergi duduk sana balik pula, ada sahabat yang pergi duduk sana duduk lama. Macam contoh Ja'far bin Abi Talib, duduk lama. Dia kembali dari Habasyah pada tahun ke-7 hijrah, baru dia pergi Madinah. Itu Ja'far bin Abi Talib. Siapa lagi yang duduk lama di sana? Ummu Habibah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk sana punya lama sampai tahun ke-6, baru dia Nabi berkahwin dengan Ummu Habibah, dan Ummu Habibah pindah ke Madinah. Tapi ada juga sahabat yang pergi duduk setahun 2 patah balik ke Mekah. Seperti Abdul Rahman, dia pergi, kemudian dia patah balik ke Mekah, dan bila sampai arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat-sahabat diizinkan untuk berhijrah ke bumi Madinah, maka antara orang yang berhijrah pada peringkat awal ke bumi Madinah Al-Munawwarah adalah Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu wa arda. Dia berhijrah ke bumi Madinah. Dia ni ahli perniagaan. Orang yang ahli perniagaan zaman tu meniaga macam-macam lah, benda-benda yang meniaga, dan dia dikira sebagai ahli perniagaan yang sangat berjaya kerana kebijaksanaan dia dan pandai dia dalam cara berniaga. Bukan kecoh, dia pandai berniaga. Dia bukan pandai kecoh, dia pandai berniaga sehingga dia berjaya. Bila sampai ke Madinah, dia sampai dalam keadaan tak ada apa. Dia tak ada apa. Maknanya dia bawa lah, mungkin ada modal sikit, tapi barang-barang dagangan dia tinggal ya. Sebab hijrah ni selai sepinggang. Mungkin ada aset-aset apa di Mekah, tinggal ya. Kerana ini seruan, ini sambutan, nak menyambut seruan dari Nabi untuk berhijrah, tinggal segala benda. Pergi selai sepinggang. Bila sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan Abdul Rahman ibn Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sa'ad bin Rabi' di kalangan orang Ansar, dia salah seorang yang kaya. Sa'ad bin Rabi' ni di kalangan orang Ansar, dia orang kaya, ahli perniagaan yang juga berjaya. Jadi Nabi pasangkan mereka dua, Nabi persaudarakan. Dan Nabi ketika persaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansar, pasangan yang Nabi tentukan itu ngam, sesuai. Macam Abdul Rahman, dia orang peniaga, Nabi pasang dengan Sa'ad bin Rabi', juga peniaga, dan masing-masing berjaya, masing-masing ada harta, masing-masing orang kaya. Bila dipasangkan dengan Sa'ad bin Rabi', cerita yang sangat masyhur yang direkodkan dalam riwayat Al-Hakim, riwayat Ahmad, bagaimana cerita tentang Abdul Rahman ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' dia tawarkan kepada Abdul Rahman, dia tawarkan yang pertama harta lah.
Dia kata aku ada harta sekian-sekian, lah kita bahagi dua. 50% ambil kat aku, 50% ambil kat hang. Tawar harta. Boleh tak? Boleh kita nak buat macam tu. Ada duit katalah 1 juta, 500,000 tak apa ambil kat aku, 500,000 ambil kat hang. Bagi buta macam tu Sa'd bin Rabi'. Kemudian dia kata lagi, dia kata aku ada 2 orang isteri, hang tengok yang mana, dan aku ceraikan seorang, bila habis masa tempoh iddah dia, hang kahwin dengan dia. Abdul Rahman kata okey, tak apa, terima kasih, moga-moga Allah Ta'ala merahmati keluarga dan merahmati kehidupan kamu. Tak payah, harta pun tak payah bagi kat aku, apatah lagi isteri tak payahlah, teruskan, moga-moga Allah Ta'ala merahmati keluarga kamu. Yang penting tunjukkan di mana pasar Madinah ni, tunjuk kat aku di mana pasar Madinah. Jadi Sa'd bin Rabi' pun tunjuklah tempat orang Madinah berniaga ni. Kalau kita pergi Madinah hari ni, Madinah kita katalah kiblat arah macam ni, contohlah macam masjid kita ni kedudukan sebelah kanan luar daripada pagar Masjid Nabawi hari ini, dia ada satu kawasan tanah lapang. Menurut catatan rekod sejarah, di sekitar kawasan itulah adalah pasar Madinah pada zaman itu. Pasar Madinah, besarlah pasar Madinah. Dan ekonomi Madinah pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni pandai berniaga. Sebab tu bila Nabi sampai, antara benda yang Nabi buat adalah mempersaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansar, yang benda inilah menjadi pencetus kepada kemarahan orang-orang Yahudi. Sebab apa? Sebab orang Mekah, orang Muhajirin ni, sahabat-sahabat yang main dari Mekah ni, kemahiran mereka adalah berniaga. Mereka orang yang cukup pandai dalam berniaga. Sebab tu orang Quraisy, kita baca tadi, li'ila fi Quraisy, mereka berniaga. Kebiasaan mereka musim sejuk, mereka pergi sampai ke Yaman. Musim panas, mereka pergi sampai ke Syam, bawa barang-barang perdagangan, perniagaan. Mereka ahli perniagaan yang memang pandai berniaga. Sementara orang Arab Madinah, orang Islam Madinah, bukan kata tak berhenti berniaga, adalah sebahagiannya, tapi kemahiran mereka adalah dalam bidang pertanian. Mereka pandai untuk bercucuk tanam, mereka tanam kurma, keluarkan hasil. Tapi dari sudut nak marketkan pasaran ni, mereka kurang sikit. Sementara orang Mekah reti untuk berdagang, tapi kalau suruh tanam kurma tak reti Mana ada pokok kurma di Mekah? Mekah tanah yang tandus, tak menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Jadi Nabi bila pasangkan Muhajirin dengan Ansar, satu pihak pandai berniaga, satu pihak pandai bertani, bila gabung kedua-dua, inilah menjadi punca kemarahan orang Yahudi, kerana mengganggu ekonomi yang mereka kuasai pada waktu itu. Nampak kebijaksanaan Nabi SAW. Itu sebab Nabi tak belajar ni sains politik, tak belajar tentang ekonomi, tapi tindakan Nabi itu menunjukkan kebijaksanaan. Dan Nabi pasangkan, persaudarakan Muhajirin dan Ansar. Dia telah menyebabkan orang-orang Yahudi rasa terancam. Ini orang Mekah pandai berniaga, orang Madinah pandai bercucuk tanam. Nanti pasaran kurma mereka akan lebih ke depan. Mungkin pasarannya akan diluahkan. Jadi mengganggu keadaan orang-orang Yahudi yang ketika itu menguasai ekonomi Madinah. Jadi bila Abdul Rahman ni ditawarkan harta dan sekian-sekian, dia kata tak payah, tunjuk tang mana pasarnya. Dan dia pun berniaga. Mula dia berniaga, dia melakukan urusan transaksi jual beli apa semua di pasar. Tak berapa lama lepas itu Nabi bertemu dia, dan ada kesan minyak wangi lah pada pakaian dia yang berwarna kuning. Jadi adalah pakaian itu menampakkan satu benda yang macam ada sesuatu perkara berlaku pada dia. Nabi pun tanya, apa cerita ni? Dia kata, aku baru menikah dengan seorang perempuan Ansar. Terkejutlah sebab baru main, duduk berapa lama, tak ada apa asal. Tiba-tiba boleh menikah dengan seorang perempuan Ansar. Dan Nabi tanya kepada dia, berapa mahar yang engkau berikan untuk wanita Ansar tadi? Maka kata Abdul Rahman ibn Auf, mahar yang aku berikan adalah emas berbentuk biji tamar. Mana emas, makna peniaga berjaya lah. Boleh bagi mahar dalam bentuk emas dalam tempoh hanya waktu yang singkat. Dia duduk di Madinah, dia berjaya dalam bidang perniagaan ini sehingga boleh menikah. Maka Nabi kata kepada Abdul Rahman, aulim walau bisyah,
buat kenduri sikit walaupun dengan seekor kambing. Itulah apa dia punya hadis yang muncul bila cerita bab walimah. Walimah ni buat kenduri kahwin ni sunnah Nabi, walaupun tak banyak. Nabi gambarkan buat kenduri walaupun dengan seekor kambing. Seekor kambing ni nisbah bagi orang Arab sikit lah. Seekor kambing bagi kita mungkin jenuh, paling kurang boleh lah 100 orang kita panggil. Tapi orang Arab ni kambing seekor ni dia makan 3-4 orang ya. Jadi Nabi kata buatlah kenduri walau seekor kambing. Kalau kita nak mungkin kita nak aplikasi dalam bahasa kita, buatlah kenduri walaupun bihun goreng, lebih kurang macam tu lah. Sebab bihun ni nampak benda yang kecil, walaupun roti canai, buatlah kenduri walaupun benda tu nampak simple sahaja. Jadi hadis tu muncul berpunca daripada kisah Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kemudian Abdul Rahman ni di antara keistimewaannya, dia mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dari zaman awal. Sejak awal lagi. Dia masuk Islam sejak daripada awal, dan dia duduk dengan Nabi ni ke mana pun urusan dia akan ikut. Sebab tu dia direkodkan juga di antara orang yang menyertai perang, bermula daripada perang Badar sampai perang yang seterusnya. Dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perang Badar, dia turut serta dalam perang Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah, dan dia di antara orang yang berada pada saf hadapan. Dalam perang Badar ni dia berada pada saf hadapan. Dalam perang Badar ni antara ceritanya adalah bila dua orang anak muda dari orang-orang Ansar yang bernama Muaz ibn Afra, Muaz ibn Amr dan Muawis, mereka ni tanya kepada Abdul Rahman. Mereka orang Ansar, budak lagi, remaja. Mereka tanya kepada Abdul Rahman ni, tolong tunjuk Sa'ad kepada kami ni di mana Abu Jahal. Sebab mereka tak kenal. Yang kata Abu Jahal ni mereka orang Madinah, budak lagi, remaja. Tapi mereka turut serta dalam perang. Jadi Abdul Rahman pun macam, buat apa ni budak ni tanya siapa? Dia macam layan tak layan, tapi dia tunjuk. Dan ternyata mereka inilah yang membunuh Abu Jahal dalam peperangan Badar tersebut. Sebab dia perlu dengar cerita jahatnya Abu Jahal, musuhnya dengan Nabi ini. Jadi semangat dia nak bunuh ni, dia bertanya kepada Abdul Rahman, cuba tunjuk Sa'ad yang mana yang kata Abu Jahal, kami tak kenal. Sebab dia orang Madinah, mana nak ada gambar apa zaman tu, dia kena tengoklah. Jadi Abdul Rahman pun tunjuk, dan Muaz dan juga Muawis ini berjaya untuk membunuh Abu Jahal dalam peperangan Badar. Kemudian dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah ataupun peristiwa Bai'atul Ridwan, Abdul Rahman turut terlibat sehingga mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat ni masuk insya-Allah. Tak lagi. Sahabat-sahabat ni dia ada beberapa tabaqah. Dia ada beberapa peringkat. Antara peringkat yang atas adalah sahabat yang menyertai perang Badar. Ini antara yang dapat kelebihan teratas lah. 300, ada sebahagian kata 313, ada kata 314, ada kata 316, ada kata 319. Kenapa hitungan berbeza? Kerana sebahagian menghitung mereka yang sertai perang saja. Sebahagian menghitung mereka yang menyertai perang dan mereka yang tak menyertai perang tetapi dikira sebagai ahli Badar, diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ada sahabat yang dia tak pergi perang. Badar dia tak pergi. Siapa dia? Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan dia tak pergi perang Badar. Tapi dia tak pergi tu dengan sebab Nabi tak bagi pergi. Nabi suruh dia jaga isterinya, iaitulah anak Nabi Ruqayyah yang ketika itu sedang sakit tenang. Jadi dia tak pergi. Bila Nabi balik, dan Nabi balik Ruqayyah dah meninggal, Ruqayyah dah wafat. Bila Nabi balik dari perang Badar, dan ketika dibahagikan harta rampasan perang Badar itu, Uthman dimasukkan dalam senarai. Uthman dapat, Nabi bagi. Jadi Nabi kira dia sebagai ahli Badar, walaupun dari sudut realitinya Uthman tak sampai pun di Badar, bahkan dia tak menyertai perang Badar. Sebab itulah hitungan daripada ahli sejarah berbeza. 300 lebih tu.
Sebab ada yang memasukkan sekali orang-orang yang dikira Badar tetapi mereka tak pergi perang Badar sebagai ahli Badar. Jadi kelompok yang pertama ataupun kelompok yang antara yang atas lah di kalangan para sahabat ni adalah mereka yang menyertai peperangan Badar, dinamakan sebagai al-Badriyin, ahli Badar. Sehingga cerita yang pernah kita mungkin tuan-tuan pernah dengar macam mana Hatib bin Abi Balta'ah yang dia terlibat dalam membawa surat memaklumkan kepada orang Quraisy kata Nabi nak mai ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, sedangkan Nabi minta rahsia betul. Dia pergi bawa surat tu kerana dia nak selamatkan ahli keluarganya yang ada di Mekah, takut jadi apa-apa. Dan berita tu bocor, sahabat dapat tangkap di tengah jalan. Dan Umar pada waktu tu minta kebenaran untuk penggai kepalanya. Umar kata ni memang munafik ni. Tapi ditegur oleh Nabi kemudiannya, yang Nabi kata dia ahli Badar. Dan ahli Badar ni buat, Allah Ta'ala ampunkan. Cuma benda tu salah, benda tu tak betul, Nabi perbetulkan. Cuma kerana dia ni ahli Badar, ahli Badar dia ada satu kedudukan tersendiri. Jadi tabaqah, antara tabaqah yang atas, peringkat yang atas para sahabat, mereka yang menyertai perang Badar. Kemudiannya antara yang dapat kelebihan juga mereka yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan. Peristiwa Sulhul Hudaybiyah, peristiwa perjanjian Ar-Ridwan yang berlangsung di Hudaybiyah, sahabat yang menyertai perjanjian itu 1,400 orang lebih turut mendapat keistimewaan tersendiri. Jadi takah mereka ni atas sikit. Jadi mereka ada kalau kata grade ni makna mungkin atas-atas lah, grade yang tinggi, yang kata menyertai peperangan Badar, kemudian yang menyertai Bai'atul Ridwan. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Fatah, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah sebut, demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad di bawah naungan pokok yang berada di Hudaybiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahui tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada dalam hati mereka. Lalu dia menurunkan ketenangan dan ketenteraman kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat pada masa datang. Allah sebut Allah redha akan kelompok ni. Redha ni habis paling atas. Anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni paling tinggi apa? Keredaannya. Kalau Allah Ta'ala anugerahkan manusia ni dengan harta, Allah Ta'ala anugerahkan manusia dengan ilmu, Allah Ta'ala anugerahkan manusia dengan kesihatan, Allah Ta'ala anugerahkan manusia dengan anak pinak yang ramai, itu anugerah bagus. Tapi paling tinggi anugerah Allah keredaannya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, itulah anugerah paling tinggi. Maka bila ayat ni Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah redha kepada mereka di kalangan orang beriman yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok. Sebab perjanjian itu berlangsung di bawah pokok. Di bawah pohon pokok. Pokok tu pun tak ada dah lah. Pokok tu dulu ada. Kemudian bila sampai zaman Umar, orang dah buat macam-macam kat pokok ni, maka Umar tebang. Umar tebang supaya dibimbang. Umar buat tu dibimbangi nanti dia jadi benda-benda yang bukan-bukan. Dalam tak ada pokok pun macam-macam lah. Kalau ada pokok tu tuan boleh bayang lah macam mana kecelaruan yang akan berlaku. Jadi Umar buat. Allah sebut golongan yang berbai'ah dengan Nabi ni Allah redha. Laqad radiyallahu, Allah redha pada mereka. Jadi siapa yang terlibat? Ramailah, 1,400 orang. Antaranya adalah Abdul Rahman ibn Auf, tokoh yang kita bicarakan pada malam ini. Ketika berlaku pembukaan kota Mekah, sebahagian buku dia guna istilah penaklukan. Saya tak selesa dengan istilah itu kerana Islam bukan sifat takluk. Islam sifatnya bebas. Fathu Mekah terjemahannya adalah pembebasan kota Mekah. Walaupun mungkin dari sudut bahasa Melayu kita terjemah takluk tak salah, tapi kurang tepatlah. Sebab takluk ni dia macam pi menguasai. Islam bukan sifat macam tu. Islam membebaskan. Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Apabila Rasulullah mempersiapkan angkatan yang besar untuk tujuan
membebaskan kota Mekah ini yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Pada waktu itu orang yang turut bersama dengan Nabi tidak lain yang tidak bukan adalah Abdul Rahman. Abdul Rahman di antara orang awal lah yang bila diisytiharkan kata nak buat macam ni, dia menyatakan untuk turut serta dalam perjalanan Fathu Makkah. Menariknya Fathu Makkah ni Nabi tak bagi tahu nak pergi mana. Sebelum ni, perang-perang sebelum tu Nabi akan maklumkan awal, kita nak pergi ke arah sana, kita nak pergi ke arah sini. Tapi Fathu Makkah Nabi tak maklumkan pada siapa-siapa. Tapi sahabat yang ikut ni jumlah yang ramai, hampir mencecah 10,000, dan peristiwa itu berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Sehingga sampai di tengah jalan Nabi bertemu dengan banyak orang lah. Antara yang nak mai jumpa Nabi, nak masuk Islam di tengah jalan ni, sepupu Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Al-Harith. Abu Sufyan bin Al-Harith nak jumpa Nabi, Nabi tak mau jumpa dia. Banyak kali berlaku sampai akhirnya dia masuk Islam juga. Dia masuk Islam. Jadi peristiwa itu, peristiwa Abu Sufyan bin Al-Harith masuk Islam ni bukan Abu Sufyan pak mentua. Nabi ada 2 orang Abu Sufyan. Seorang Abu Sufyan pak mentua Nabi yang masuk Islam peristiwa ni juga, tapi kemudian sikit. Yang awal masuk Islam dalam peristiwa Fathu Makkah ni Abu Sufyan bin Al-Harith. Ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, yang pada waktu zaman kecil-kecil ni dia dengan Nabi sangat rapat. Umur dia sebaya, dia menjadi saudara susuan dengan Nabi, sepupu, makna teman sepermainan, yang sekira-kira orang pada waktu itu menganggap bila Nabi bawa Islam ni, orang akan menganggap bahawa orang yang awal untuk ikut Nabi sudah tentulah Abu Sufyan bin Al-Harith ni, kerana rapatnya. Tapi ternyata tidak. Abu Sufyan memilih untuk menjadi musuh, dan dia menggunakan ketajaman lidah dia untuk menyerang Nabi, kerana dia ahli bahasa, dia pandai syair. Dia gunakan ketajaman lidah dia untuk serang Nabi, serang. Sampailah 20 tahun kemudian berlaku Fathu Makkah. Dia rasa waktu tu masa dia sampai dah untuk dia masuk Islam. Dia tak tunggu di Mekah, dia pergi cari Nabi. Dengar kata Nabi nak sampai Mekah, dia pergi cari tengah jalan. Tapi Nabi tak mau jumpa dia pada peringkat awal, kerana Nabi ada satu perasaan terguris hati yang sangat dengan Abu Sufyan ni. Jadi Nabi kalih kot oleh Nabi elak untuk jumpa dia. Sehingga dia pergi mengadu dekat, adalah dia jumpa dengan sahabat-sahabat, dia jumpa dengan Umar, dia minta tolong Umar, dia jumpa dengan Al-Abbas, dia jumpa dengan Ali, dia jumpa dengan, termasuk orang yang dia jumpa Abdul Rahman bin Auf, minta tolonglah, recommend aku untuk jumpa Nabi. Semua tak berani. Sehingga akhirnya Al-Abbas yang berani sikit untuk menyatakan terimalah ataupun berilah ruang kepada Abu Sufyan, dan ternyatalah akhirnya dia masuk Islam dan menjadi sahabat yang hebat. Jadi nak cerita kata di antara orang yang turut berperanan dalam peristiwa itu adalah Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu wa arda. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Abu Bakar, Abdul Rahman di antara orang yang ada tempat sebagai salah seorang pembantu kanan kepada Abu Bakar. Abdul Rahman ni dia orang yang ahli syura lah, kita katakan, orang yang memberikan nasihat. Abu Bakar pun kalau ada permasalah, antara orang yang dia akan rujuk adalah Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Begitu juga pada zaman Umar. Pada zaman Umar, walaupun Abdul Rahman ni orang terkenal sebagai ahli pedagang yang berjaya, itu tidak membuatkan dia tak ada tugasan-tugasan lain. Sepanjang bersama dengan Nabi di medan perang, dia ikut semua. Zaman Abu Bakar pun sama. Zaman Umar dia ada peranan tersendiri. Bahkan dia di antara orang yang penting dalam pentadbiran Umar Al-Khattab. Dia menjadi orang kepercayaan. Dia menjadi penasihat utama kepada Sayyidina Umar. Apa saja Umar perlukan apa benda-benda yang dalam nak menguruskan hal ehwal negara ni, antara tempat rujuk penasihatlah adalah Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Maknanya dia bukan saja tumpu kepada cabang perniagaan, bahkan dia dalam pentadbiran, dalam peperangan turut terlibat, memainkan peranan masing-masing. Sehingga dia tercatat sebagai salah seorang yang Umar pesan waktu Umar nak meninggal dunia.
Umar pesan untuk masukkan Abdul Rahman juga sebagai salah seorang daripada calon khalifah. Kan Umar sebut 6 orang. Umar kata, aku mati, 6 orang ni bincang. 6 orang ni bincang. Bincanglah tengok macam mana siapa yang layak untuk jadi khalifah. Siapa dia 6 orang? Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Abdul Rahman ibn Auf. 6 orang. Jadi bila Umar wafat, 6 orang ni pun laksanalah apa yang dipesan tadi. Mereka pun bincang. Bila mereka nak bincang, Abdul Rahman kata, lah macam ni, kita 3 orang kita tarik diri, kita tinggal 3 orang. Macam mana cara nak 3 orang tarik diri, siapa nak tarik diri, nanti kita tentukan. Supaya calon jadi lebih kecil, 6 ni payahlah nak pilih ni. Masing-masing ada kelebihan tersendiri. Jadi kita kecilkan lagi, kita pilih 3 orang untuk bagi sokongan kepada 3 yang lagi. Maka Talha bin Ubaidillah kata, aku calonkan Uthman bin Affan. Mana dia tariklah, dia calonkan Uthman bin Affan. Kata Zubair bin Awam, aku calonkan Ali bin Abi Talib. Mana dia tariklah. Jadi Talha dengan Zubair dah keluar. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku calonkan Abdul Rahman ibn Auf. Abdul Rahman ni cadang supaya dia lah yang awal tarik diri. Tiba-tiba dia pergi awal lagi. Dia pun bijak. Dia tarik diri awal, dia calonkan 3 ni. Jadi dia salah seorang daripada 3 calon akhir untuk ditentukan siapakah khalifah. Ali, Uthman dan juga Abdul Rahman ibn Auf. Kalau dari sudut kelayakan, pentadbiran, semua ada kehebatan masing-masing. Tapi Abdul Rahman pada waktu itu menunjukkan sikap dia. Dia kata, lah macam ni, aku serahkan urusan ni kepada hampa dua. Aku pun tarik diri. Dan aku calonkan hampa dua. Nanti tentulah macam mana, dan dialah terlibat. Dialah bertindak sebagai SPR. Pengurusi pilihan raya, dia pergi jumpa semua. Sahabat-sahabat, dia pergi buat kajian, pergi buat tanya, hampa pilih siapa, hampa pilih siapa. Dan akhirnya dapatlah keputusannya, iaitulah umat Islam pada waktu itu memilih Uthman ibn Affan sebagai khalifah. Jadi peranan dia besar. Abdul Rahman ni peranan dia besar dalam menentukan calon kepada siapa yang jadi khalifah yang ketiga, yang akhirnya membawa kepada Uthman ibn Affan diangkat dan ditabalkan menjadi khalifah. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak kata berjaya tak berjaya Abdul Rahman dalam perniagaan ni, antara harta peninggalannya adalah lebih kurang 1000 ekor unta. Bukan itu saja, antara yang dia tinggalkan 1000 ekor unta. 1000 ekor unta ni, kata Ibnu Abdul Bar, kalau kita nak ni nilai dengan nilai semasa, kita nak tahu banyak mana nilai dengan nilai semasa. Katalah sekor 6,000 kali dengan 1000 ekor, itu sebahagian. Dan lebih daripada itu, dia bukan takat kaya, tapi dia semangat infaknya luar biasa. Semangat infaknya luar biasa. Kita bagi laluan untuk azan, saya sambung sikit nanti insya-Allah.
Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Abdul Rahman ibn Auf dia bukan takat kaya, dia seorang sahabat yang contoh kepada sifat kedermawanan. Dalam perang Tabuk, dia menginfakkan sejumlah 500 ekor kuda perang, 1,500 ekor unta tunggangan, dan 200 apa dia panggil mah ni, timbangan mah 200, nak kata kilo banyak sangat kot, saya pun tak tahulah ukuran mah ni macam mana. 200 tai kot lebih kurang, 200 tai mah. Nisbah tu tuan-tuan boleh bilang sendirilah banyak mana nilai yang dia dermakan. Bahkan dalam catatan menunjukkan dalam sejarah sebut, dia pernah ada satu ketika dia dapat harta daripada hasil perniagaan 8,000 dinar. 8,000 dinar ni tolak mai kita katalah anggarannya 5 juta. 5 juta dia punya keuntungan perniagaan dalam tempoh yang singkat. 5 juta dia dapat, dia infakkan 2.5 juta. 2.5 juta bagi macam tu lah. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah jual satu barang dengan nilai 40,000 dinar, dan malam tu juga dia dermakan 40,000 dinar habis kepada orang-orang miskin di kalangan Bani Zuhrah, keturunan dia, dan juga kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu malam habis semua apa yang dia dapat. Demikian hebat Abdul Rahman, simbol kepada sahabat yang kaya dan sahabat yang dermawan. Cerita tentang Abdul Rahman membawa satu pengajaran pada kita bahawa Islam tidak pernah sama sekali menentang kekayaan. Islam ni bukan agama yang anti kaya. Siapa nak kaya Islam tak suka dah. Islam bukan macam tu. Tapi Islam ada dia punya peraturannya. Nak kaya ke, nak apa ke, dia ada kaedah tersendiri. Dan kalau kita bicarakan tentang macam mana hidup di dunia ni kita nak jadikan contoh siapa dalam semangat untuk berinfak, dan dalam kita nak memburu kekayaan ni, kita nak jadi siapa contoh dia? Abdul Rahman ibn Auf. Dia cari kekayaan dunia tapi untuk tujuan akhirat. Dia tak lalai dengan tujuan dunia saja. Dia tak jadikan kehidupannya takat tu je. Cari kaya je. Sampaikan buat satu tagline ke apa ke, janji kaya, takat tu je. Dia bukan jadi macam tu, tapi dia nak kekayaan itu digunakan untuk jalan agama. Dan akhirnya buktinya macam mana dia menyumbang kepada perkembangan Islam. Kalau ada saja misi-misi apa, dia akan berikan. Perang sana ke, perang sini ke, misi perdagangan, misi apa, dia akan berikan. Sumbangannya bukan sikit. Kita sebut tadi hampir 200 ekor binatang yang kita boleh nilai lah. Kenderaan lah, 200 ekor tu kenderaan. Zaman tu kuda unta. Tapi kalau zaman lah mungkin kenderaan perang yang kita boleh ukur balik lah berapa jumlah keseluruhannya. Abdul Rahman ibn Auf meninggal pada tahun 32 Hijrah, ketika zaman pemerintahan Uthman ibn Affan, dan dia meninggal dengan sebab sakit tua lah. Dengan sebab sakit tua, kerana usianya pada waktu itu lebih kurang 86 tahun, lebih kurang, ataupun 80 lebih lah. Dan dia meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah, dikebumikan di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, cerita dari Anas bin Malik, bagaimana bila Abdul Rahman meninggal, dia meninggalkan harta yang banyak. Dalam keadaan dia menginfak pun banyak dah, harta peninggalan dia pun banyak. Dia ada 4 orang isteri, dan setiap dari seorang isteri dia mendapat habuan sebanyak 100,000 dinar. Lebih kurang kalau nisbah hari ini mungkin 60-70 juta seorang. Jadi ini kekayaan luar biasa yang ada pada Abdul Rahman. Tapi kekayaan tadi kita sebut, dia tidak pernah menyebabkan dia lupa diri. Bukan sahabat hebat, dan bukanlah dengan sebab kekayaan dia. Tadi saudara Hikam ada kata apa, orang mana cerita Abdul Rahman masuk syurga lewat sebab kaya. Dia ingat Abdul Rahman pak menekan dia. Ni cerita Abdul Rahman bin Auf, tak tahulah riwayat mana dia mai kata masuk syurga lewat ke apa ke. Dia dijamin syurga oleh Nabi SAW. Kalau lewat tara mana pun dia dijamin syurga. Soalnya kita ni, ada kita kira Abdul Rahman masuk syurga lewat, kita ni tak tahu ni. Kalaupun dia lewat tara mana pun dia dijamin syurga. 10 orang sahabat yang dijamin syurga, salah seorang adalah Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah.
Moga-moga Allah Ta'ala merahmati dan meridai mereka. Mudah-mudahan dengan kita baca kisah-kisah mereka, kalau tak jadi seperti mereka pun, kita dapatlah tempias-tempias kebaikan yang boleh kita contohi dekat sudut mana yang boleh kita ikut, insya-Allah. Hadirin mukminin sekalian, juga dicatatkan Abdul Rahman ni, selain daripada dia ada 4 orang isteri, dia memiliki anak yang ramai. Sebahagian sejarah berpendapat bahawa Abdul Rahman ibn Auf mempunyai anak seramai agak-agak apa? 30 orang, di mana 22 orang daripada mereka merupakan anak lelaki, manakala 8 adalah anak perempuan. Dan anak 30 orang jenuh. Dia bukan takat kaya harta, kaya dengan anak-anak, bahkan anak-anak jadi orang hebat semua. Ini sahabat yang cukup unggul untuk kita kenal, untuk kita baca kisah dia. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kisah-kisah generasi terbaik yang diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam selalu kita ulang, macam selalu kita sebut ketika kita membicarakan tentang kisah sahabat, kita nak jadi macam sahabat mungkin agak mustahil, mungkin agak susah. Tapi sekurang-kurangnya dengan kisah-kisah mereka, dia memberikan motivasi kepada kita, dia memberikan satu kekuatan sumber, satu semangat pada kita untuk kita tekuni, untuk kita tengok macam mana mereka berjuang untuk agama. Dan insya-Allah mudah-mudahan takat mana, sudut mana yang boleh kita tiru, kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Selain daripada itu, sudah tentulah bila kita bicara tentang orang saleh, orang baik, Allah Ta'ala akan turunkan rahmat pada kita. Kalau kita tak boleh nak tiru mereka apa, sekurang-kurangnya dengan baca kisah ni, rahmat Allah turun pada kita. Inda zikri salihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita bicara tentang orang saleh, maka rahmat Allah Ta'ala itu turun. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini ada manfaat yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah silap saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita sambung dengan kisah sahabat yang lain pula, insya-Allah. وفقنا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله.